Surah ini surah yang menyatakan di dalamnya dua hadarah yang terkemuka dalam sejarah nuzul Al-Quran, dalam sejarah manusia. Hadarah Nabi-Nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan satu lagi hadarah ataupun tamadun Sabak sebagai contoh tamadun yang dihasil oleh manusia. Dalam sebuah tamadun, sebuah hadarah, dia ada rukunnya. Rukunnya ekonomi mestinya kukuh. Yang kedua, politiknya mesti mantap, politik. Yang ketiga ilmu pengetahuan, termasuklah juga as-saqafah, budaya, as-saqafah, peradaban juga termasuk di dalamnya. Dan yang ketiga, tapi Islam nak duduk yang pertama, agama. Ini yang keempat. Pengetahuan ataupun akidah ataupun kita sebutnya agama. Satu perkara yang perlu kita faham, dalam Islam membezakan di antara dua istilah. Antara istilah, satu hadarah, yang kedua madani. Orang selalu sebut sebelum ini Islam madani, masyarakat madani, masyarakat. Sebenarnya bila dikaitkan dengan Islam menyebut hadari. Hadari itu betul. Madani salah. Madani ini satu kemajuan yang ditunjuk yang hasil oleh sebuah negara, iaitu tamadun yang membina kehidupan rakyat. Asasnya ekonomi, asasnya bangunan. Madinah maknanya bandar. Tamadun madani, masyarakat membandarkan kawasan. Maknanya kawasan-kawasan yang tidak bandar, yang tidak ada kemudahan asas, kita sebutnya kemajuan jalan raya, kemajuan air, kemajuan tanaman misalnya, diwujudkan sebab ini hingga keluar bandar. Namanya masyarakat madani. Masyarakat barat pada hari ini masyarakat madani. Sebab masyarakat ini tidak mengambil kira kemajuan agama dan akhlak. Agama bebas, akhlak juga mereka tidak meletakkan pada tempatnya yang utama. Jadi oleh yang demikian, masyarakat barat masyarakat madani. Islam bukan masyarakat madani, Islam masyarakat hadari. Hadari asasnya ialah akidah terlebih dahulu. Ini panjanglah, kita nak sebutnya secara ringkas saja. Jadi betul kita sebutnya Islam hadari, betul. Tapi Islam madani salah. Sebelum Islam madani yang ramai, sebelum Islam hadari pun dah terbenam dah, sudah tidak ada dah. Kita pun nak cakap ni maknanya dari sudut akademiknya, dari sudut ilmunya. Masyarakat madani artinya masyarakat membina jalan raya, masyarakat yang meluaskan kawasan bandar, meluaskan. Dahulunya sempit, kemajuan hanya tertumpu pada satu kawasan, diluaskan hingga keluar bandar. Namanya masyarakat madani, tamadun namanya. Tetapi masyarakat ini, masyarakat barat hari ini, masyarakat kayu batu, masyarakat besi. Sebab mereka tidak mengutamakan akhlak dan agama. Oleh yang demikian, sesuailah kita sebutnya masyarakat madani. Tetapi Islam asasnya ialah akidah terlebih dahulu, ilmu pengetahuan. Kemudian kemajuan ini adalah diasaskan, adalah dibangunkan di atas asas akidah, di atas asas akhlak. Kecacatan sebuah tamadun apabila akhlaknya rosak, apabila manusia tidak kenal siapa penciptanya. Masyarakat ini tamadun yang sudah rosak. Banyak perkara yang boleh merosakkan sebuah tamadun. Al-Quran banyak menceritakan kepada kita kejatuhan, kerosakan sebuah tamadun. Kita lihat tamadun Fir'aun. Tamadun ini telah menunjukkan satu kejayaan membina ahram sebagai contoh. Tetapi kepandaian itu, ilmu pengetahuan ini hanya terkumpul pada satu kumpulan saja. Untuk satu kumpulan, mereka menggunakan tenaga manusia, tenaga buruh untuk membina satu bangunan yang nanti bangunan itu hanya dimanfaat oleh kumpulan raja.
raja kumpulan Fir'aun. Tetapi dalam masyarakat mereka tidak terbina, sebab asasnya bukan agama, asasnya bukan akidah, asasnya tidak seperti yang diasas seperti yang kita bicara di dalam Islam ini. Masyarakat ini runtuh. Masyarakat runtuh dalam tamadun kaum Ad, Samud dan sebagainya. Masyarakat ini tidak ada akhlak, sebab mereka berbangga, mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbangga dengan apa yang mereka capai, kemajuan yang mereka capai. Runtuh kerana penyakit-penyakit dalam masyarakat, penyakit jahil, penyakit takabur. Ini unsur-unsur yang boleh meruntuhkan masyarakat, boleh meruntuhkan tamadun itu. Tamadun barat akan runtuh dari sudut ilmunya, sebab mereka tidak dibekalkan dengan akhlak yang mulia, tidak dibekalkan dengan agama, tidak dibekalkan. Masyarakat ini akan runtuh. Masyarakat Islam kita akan sebutkan masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat sahabat yang dibina oleh Nabi. Masyarakat ini masyarakat madani. Masyarakat madani dan hadari sekaligus. Nabi SAW mula membina sesampainya di Madinah. Nabi membina pertama sekali merapatkan ukhuwah Islamiah. Ini masyarakat. Membina masjid, ini juga satu unsur tamadun. Tapi tak bolehlah kita nak lihat pada zaman, pada masa yang hanya setahun, 2 tahun nak tengok bangunan tinggi. Misalnya masjid dalam bentuk yang kita lihat pada hari ini, itu tidak mungkin. Tetapi pembinaan adalah suatu rukun bagi sebuah tamadun. Itu yang kita dapati. Kita pergilah selepas wafatan Nabi SAW, apa yang ditinggal oleh Nabi dalam membina masyarakat. Nabi tinggal satu masyarakat yang disebut Said Qutb dalam bukunya disebut Al-Jilul Quraniyul Farid. Al-Jilul Quraniyul Farid maknanya generasi Al-Quran yang unik. Sebelum itu masyarakat jahiliah yang membunuh anak-anak, bunuh anak perempuan. Tapi selepas daripada kewafatan Nabi, hasil daripada yang dibina oleh Nabi SAW, kita saksikan masyarakat itu terdiri daripada ribuan manusia yang semuanya akur kepada apa yang ditinggal oleh Nabi. Masyarakat ini melahirkan orang seperti Abdul Rahman bin Auf yang cukup yang kaya dan suka berinfak, suka berbelanja. Tidak ada pada ketika ini orang yang tidak cukup makan. Tidak ada. Sebab orang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf wujud dalam masyarakat itu. Wujud. Tiada garis pemisah di antara miskin dan orang kaya. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang menanam perasaan itu. Generasi ini melahirkan orang seperti Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'adz bin Jabal. Semuanya ini merupakan orang yang berbeza antara satu dengan lain. Jika Abdul Rahman bin Auf seorang kaya yang suka berbelanja, bernafkah, kita lihat orang yang berilmu Mu'adz bin Jabal. Kita lihat orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, Abu Hurairah yang dia miskin. Tetapi miskin dalam masyarakat, dia bukan seorang miskin sekalipun dia tidak bekerja. Sebab orang mengetahui bahawa kelemahan antara satu dengan lain diikat dengan satu perpaduan yang kukuh, perpaduan kerjasama antara orang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf dan orang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang miskin. Contoh-contoh yang seumpama ini kita dapati semua sahabat adalah begitu orangnya diasas dengan asas akidah dan ilmu pengetahuan. Jadi terdirinya sebuah masyarakat Madinah yang hadari, kita sebutnya madani itu sebab Madinah tu kalau kita nak katanya masyarakat madani, maknanya masyarakat Madinah, bukan masyarakat yang bertamadun dengan istilah yang sepatut diberi kepadanya. Baiklah, kita pergi kepada ayat pertama di dalam surah ini. Dia kata, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Segala puji tertentu bagi Allah yang memiliki, yang menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini asasnya.
asasnya ialah bukan mengenali nikmat, mengenali siapa yang memberi nikmat. Nikmat tetap nikmat. Orang kafir menyedari nikmat yang dia boleh, yang ada padanya. Mungkin orang kafir lebih mengetahui, lebih mampu menilai nikmat. Ada nikmat berbahaya, ini makanan bahaya, berbahaya pada kesihatan, ini makanan tidak berbahaya, ini ibarat makanan baik. Dia tahu, mungkin dia lebih tahu daripada orang Islam. Tetapi yang lebih penting di sini ialah menyedari siapa yang memberi nikmat itu. Inilah yang nak ditanam dalam ayat pertama sebelum bercakap pasal tamadun Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan sebelum bercakap tentang tamadun kaum Sabak. Seorang yang dijemput untuk kenduri, satu kenduri, kita katalah kenduri kahwin. Kita tidak bertanya siapa ni, masakan siapa ni, tukang masak yang dibawa daripada mana ni, makanan ni sedap. Kalau orang tu bercakap pasal makanan sedap dan dia bertanya tentang tukang masaknya, maka dia masih lagi perlu tingkatkan ilmu pengetahuannya. Dia sepatutnya bertanya siapa nama tuan rumah ini, tuan yang membuat jamuan ini, untuk kita bersyukur, untuk kita berterima kasih kepadanya. Terima kasih kepada tuan rumah, terima kasih kepada ampunya makanan ini. Kita tidak tukang masak bukan yang pertama, tetapi orang yang membuat jamuan itu yang pertama. Salah sebenarnya kalau kita merasa kita apa yang kita ucapnya yang sedapnya makanan, pandai orang yang masak ni, umpamanya memang dia terkenal, dan itu tidak sepatutnya menjadi ucapan kita yang pertama. Tetapi alhamdulillah, tuan rumah, tuan jamuan ini menjemput kita bersyukur kepadanya. Dia sebenarnya. Demikian juga nikmat yang kita hadapi, yang kita terima pada hari ini, kita tidak mengucap nikmat itu kepada orang yang mengusaha untuk mendapatkan nikmat, tetapi kita ucap kepada pemberi nikmat, iaitu Al-Mun'im, Tuhan yang memberi nikmat. Oleh yang demikian, kita lihat di dalam ayat ini menyatakan pujian kepada siapa? Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Allah yang berhak menerima pujian di sini. Lain-lain daripada Allah tidak berhak mendapat pujian. Ya, boleh kita nak puji, kita nak syukur kepada orang semua pihak, tetapi yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, alhamdulillahillazi at'amani wa ashba'ani wa saqani fa'arwani. Segala puji bagi Allah yang memberi kepadaku makan lalu aku merasa kenyang. Segala puji bagi Allah yang memberi kepadaku minuman lalu aku merasa puas dengan minuman itu. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Dia tidak mengajar kita alhamdulillah sesiapa dia, bagi tukang masak, alhamdulillah bagi orang yang menghidang, alhamdulillah bagi tuan rumah. Tidak di situ. Yang pertama, alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Baru betul. Jadi tamadun yang diasaskan, tamadun ataupun hadarah, istilah yang baik, hadarah yang diasaskan di atas ucapan penerima nikmat kepada pemberi nikmat adalah satu asas yang sangat baik. Kita menikmati kemudahan dalam sebuah negara, kita akan ucapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan maki kepada sesiapa pun. Tetapi jika kita tidak mengetahui siapa yang memberi nikmat, kita akan persalahkan ramai manusia yang bersalah disebabkan sedikit gangguan. Boleh jadi dalam sebuah negara yang salah menilai nikmat yang kita terima ini, kita dapati pengguna-penggunanya juga salah. Pengguna dia bawa motosikal laju, dia bawa kereta jalan, dia tak tahu hujung pakal, dia tahu nak pergi ke mana. Sebenarnya kemajuan ini membunuh dirinya. Jika dia mengetahui ini satu kemudahan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan dia adalah salah seorang daripada orang yang menikmati apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negaranya. Di sini dapat membentuk manusia. Tariq, satu orang pendakwah di Kuwait, namanya Tariq Suwaidan.
Tariq As-Suwaidan. Dia kata umur dunia ini 10 tahun kita akan dapat lihat. 10 tahun ke depan bukan orang ini katanya yang ada, tetapi rakyat di negara ini akan menentukan bentuk tamadun ini dalam masa 10 tahun akan datang. Pada hari ini mereka remaja, tapi pada satu 10 tahun akan datang mereka bukan remaja lagi. Mereka merupakan trust bagi negara. Pada ketika itu tamadun ini akan bertukar. Jika pendidikan yang diberi kepada mereka pendidikan Islam, maka sudah cukup. Usia 10 tahun katanya akan bertukar. Orang yang benar-benar berakhlak dan mengerti apakah hadarah yang terbaik yang patut mereka nikmati. Katanya satu pandangan yang saya rasa memang pun wajar. Usia 10 tahun sekarang sudah membentuk satu generasi yang bukan generasi ini lagi. 10 tahun tidak lama. Kita berilah 15 tahun, 20 tahun, itu sudah cukup lama. 20 tahun, 20 cukup lama sebenarnya. Boleh jadi tamadun itu dah menurun, hadarah itu menurun disebabkan manusia yang dididik itu salah. Sebab pengguna kemajuan terhenti kepada siapa yang menggunakan sebuah kemajuan itu katanya. Kita balik kepada ayat. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang baginya segala apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Semua sekali yang ada di langit, yang ada di bumi, tak ada satu pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah yang tak boleh kita nak hubungkan kepada sesiapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala jua, yang ada di langit, yang ada di bumi. Walahul hamdu fil akhirati, dan bagi kepujian di akhirat, dan dialah saja yakni Allah yang amat bijaksana lagi amat mendalam pengetahuannya. Semua setiap perkataan yang ada dalam ayat pertama ini mempunyai erti yang cukup mendalam dan boleh dihurai lebih lanjut lagi. Yang ada di langit, yang ada di bumi, yang di akhirat, Allah Subhanahu wa taala sifatnya ialah amat bijaksana lagi amat mendalam pengetahuannya. Tiada siapa yang boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ini asas hadarah Islam, berbeza dengan segala hadarah yang pernah dicapai oleh manusia yang tidak mengasaskan di atas asas Islam ini. Berbeza, dan perbezaan itulah yang kita dapati kelemahan di sana sini yang menyebabkan manusia menderita sebenarnya, hidup dalam sebuah tamadun yang tidak diasaskan di atas asas akidah ataupun asas akhlak yang mulia. Kemudian seterusnya, ya'lamu ma yaliju fil ardh